Apakah peranan jururawat dalam memperkasakan diabetes? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syahira, Diabetic Educator di Hospital KPJ Johor, dan rakan saya Zubaidah binti Abdul Razak, juga Diabetic Educator di KPJ Johor Specialist. Sempena pada bulan November ni, seperti yang kita tahu, adalah bulan untuk kesedaran diabetes. Biasanya setiap tahun 14 hari bulan November adalah hari yang kita ambil untuk meraihkan diabetes lah. Macam tahun ni tema kita adalah Nurses Makes the Difference ataupun peranan jururawat dalam memperkasakan diabetes. Ya, dengan itu, sebagai jururawat frontliner, kita perlu bagi sokongan, pendidikan dan kesedaran kepada pesakit diabetes lah. Ya, betul. Secara tidak langsung, walaupun dunia kita telah sedang melanda pandemik, kita tetap menyambut untuk Diabetic Days lah. Okey? Betul. Alright. Sejurus dengan itu, di sini kami ingin memberitahulah menurut tinjauan National Health Mobility Survey untuk tahun 2019, ya Syahira, okey, satu daripada 5 individu dewasa atau kira-kira 3.9 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas, mereka adalah penghidap penyakit diabetes. Okey, itu di Malaysia sahaja, Syahira. Okey, manakala ini menunjukkan bahawa negara Malaysia telah mencatat angka yang tertinggi di dunia serta Asia. Okey, manakala untuk statistik KPJ Johor Specialist juga, peningkatan pesakit diabetes pada tahun 2019 adalah sebanyak 77 pesakit berbanding 52 orang pada tahun 2018. Okey, hari ni kita nak cerita sikit pasal diabetes dengan insulin. Diabetes tu terjadi bila seseorang gula dalam badan seseorang tu tinggilah. Maksudnya badan kita ada mengeluarkan insulin, tapi bila dia diabetes, insulin dalam badan tu dia tak cukup, ataupun dia ada tapi badan kita yang tak ada tindak balas untuk kontrol gula dalam darah. Okey. Insulin yang kita guna untuk rawatan ni ada beberapa jenis. Sekarang ni kita ada 5 jenis lah yang kita gunakan. Antaranya adalah rapid acting, short acting, intermediate, dengan long acting dan premix. Okey, kalau rapid acting tu dia akan bertindak cepat. Biasanya kita akan suruh pesakit cocok insulin sebelum makan. Semua insulin memang kita akan cocok sebelum makan. Ya, betul. Tapi tindak balas dia je yang berbeza. Maksudnya bila kita cocok tu berapa lama dia akan tindak balas dekat dalam badan lah. Kalau yang rapid acting tu 5 hingga 15 minit sebelum makan kita dah kena cocok insulin. Kalau short acting pula, insulin tu lepas kita cocok 30 minit lepas tu dia baru bertindak balas. Okey, selain tu kita ada intermediate, iaitu biasanya kita akan suruh pesakit cocok 2 kali satu hari, sebelum sarapan dengan sebelum tidur. Lagi satu long acting, yang itu satu hari sekali saja akan cocok sebab dia akan stay kat dalam badan kita dalam masa 24 jam. Selain tu kita ada juga premix, iaitu campuran. Dia adalah campuran antara 2 insulin dalam satu pen, dan biasanya 5 hingga 15 minit sebelum makan lah. Tapi kadang-kadang ada pesakit yang dia dah makan tapi lupa nak cocok insulin. Itu kebanyakan pesakit dekat ward berlaku macam itulah. Jadi kita nak ingatkan insulin perlu dicocok sebelum makan. Tapi kalau misalnya dia dah terlepas makan, lepas macam kalau dia tengah makan dia boleh berhenti sekejap dan cocok. Tapi kalau dah lama macam sejam 2 jam tu better tak payah cocok dulu lah. Ya, betul. Okey, untuk next baru dia akan cocok. Ya, betul. Okey. Apa yang kita perlu tahu kalau kita ambil insulin? Okey, untuk penggunaan insulin pula, kebaikannya dalam penggunaan insulinnya, Syahira, kita dapat mengenal pasti tanda-tanda serta rawatan untuk hypoglycemia dan juga hyperglycemia. Okey, untuk pengetahuan tuan dan puan-puan, hypoglycemia adalah di mana keadaan paras gula yang rendah dalam darah. Okey, biasanya pesakit-pesakit kita di ward lah. Okey, mereka mengalami simptom untuk hypoglycemia seperti berpeluh,
pening, rasa macam tak ada tenaga. Okey, biasanya mereka mengalami simptom seperti itulah. Okey, bagaimana pula dekat ward Syahira? Sebab kita berlainan ward kan, kadang-kadang Syahira jumpa pesakit yang mengalami tanda-tanda yang agak berbeza kan. Rasanya sama je. Biasanya pesakit kalau gula dia kurang daripada 4 iaitu hypo, ada yang confused bila kita cakap dia macam blur. Betul. Itu maksudnya ada something lah dekat gula dia. Jadi bila check dan rendah, dan lepas tu kita kena cepat suruh dia makan ataupun bagi ubat yang sesuai lah. Betul. Lagi. Okey, bagi hyperglycemia pula, ini adalah keadaan di mana paras gula yang tinggi dalam darah lah. Okey, biasanya pesakit-pesakit akan mengalami simptom rasa pening, mual, rasa nak muntah. Itu common lah untuk mereka yang mengalami simptom hyperglycemia lah. Okey, dalam penggunaan insulin juga, pesakit perlu mengambil dos yang betul, yang disarankan oleh doktor lah. Kadang-kadang pesakit-pesakit kita ni mereka kurang pengetahuan. Kadang-kadang mereka sesuka hati untuk mengambil dos yang tinggi. Tukar dos dia kan? Ya, betul. Lagi satu, teknik pengambilan suntikan insulin juga amat penting untuk mengelakkan jika kalau tidak mengambil teknik yang betul untuk suntikan, penyerapan insulin tu pada kita punya tisu lemak tidak berlaku dengan sempurnanya lah. Okay. Dia akan lambatlah proses. Ya, betul. Dalam penggunaan insulin juga, kita akan menyarankan atau menggalakkan pesakit-pesakit kita untuk kalau boleh setiap harilah untuk monitor paras gula di rumah. Okey. Lagi bagus kalau pesakit tu mencatat setiap kali cek paras gula mereka di rumah, mereka lebih bagus untuk mencatatlah di dalam satu buku kecil seperti yang kita sediakanlah juga. Okey. So selain itu, kebaikan daripada kita mencatat ni boleh juga untuk doktor bila waktu follow up nanti, doktor boleh tengok orang kata dia punya trend gula tu, trend gula tu. Penggunaan insulin dia macam mana. Okey. Selain tu macam mana pula tempat suntikan insulin tu? Okey, untuk tempat suntikan insulin juga kebiasaannya di ward pesakit-pesakit kita lebih prefer kepada kita punya abdomen lah, iaitu perut dan pada sisi paha, sebab tempat-tempat sebegitu amat senang untuk mereka lakukan suntikan lah. Selain itu ada juga untuk suntikan di bahagian lain seperti gambar rajah di sinilah. Okey. Tetapi tempat-tempat yang lain agak sukarlah untuk mereka melakukan suntikan sebab mereka memerlukan asisten untuk menolong mereka lakukan suntikan lah. Okey. Jadi biasanya kalau dekat ward ataupun dekat rumah, pesakit akan cucuk dekat sekeliling pusat saja. Tapi sebenarnya tak, kita boleh cucuk seluruh abdomen tu. Tapi yang penting kita kena tukar tempat dia lah. Sekurang-kurangnya setiap kali kita cucuk tu kita kena jarakkan dia macam dua jari macam tu supaya kita tak cucuk tempat yang sama berulang kali. Ya, betul. Sebab kalau kita cucuk tempat yang sama berulang kali, kita takut berlakunya lipohypertrophic, iaitu inilah ketulan keras. Kita akan nampak ada scar pada kita punya kawasan suntikan tu. So bila ada scar, kita takut insulin tu tidak menyerap dengan lebih sempurna lah. Betul. Okey, selain tu kita perlu tahu kalau kita guna insulin macam mana nak simpan insulin tu. Biasanya insulin kalau kita dah buka dengan belum buka, dia punya cara simpan lain. Okay, kalau belum buka biasanya dia kena simpan dekat suhu antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Iaitu kita akan letak dalam peti sejuk lah. Tapi jangan salah faham, dia bukan peti sejuk tu yang dekat freezer. Dia dekat bahagian bawah lah yang dingin tu saja. Manakala kalau kita dah gunakan insulin tu, kita boleh letak dekat room temperature, iaitu kurang daripada 30 darjah Celsius. Okey, kalau kita nak bawa insulin, dia insulin ada jangka hayat, expired dia lah. Kalau kita dah start buka, biasanya dia berbeza. Kalau dah start buka tu biasanya dia boleh
untuk sebulan, tapi ada juga untuk 28 hari, ada juga 44 hari. Ikut bergantung insulin tu sendiri. Selain tu, dekat insulin sendiri kita ada expired date. Jadi kita kena pastikan expired date tu betul lah. Kalau dia dah expired, memang kita boleh pakai lah insulin tu. Okey Zu, macam mana kalau kita nak bawa insulin tu pergi travel ke bercuti? Okey, tak ada masalah sebenarnya kepada pesakit-pesakit yang menggunakan insulin, sebab mereka boleh ambil tindakan lah untuk sediakan satu box, tak kisahlah dia jenis box yang jernih ataupun box yang bertutup. Yang bertutup. Tupperware pun boleh. Ya betul, tak ada masalah. Mereka boleh simpan insulin yang mereka dah guna di dalam box tersebut lah. So untuk mengelakkan daripada terkena sinaran matahari. Sebab mereka bila travel, mereka kadang mereka gunakan transport, bas, kereta, tak kisahlah apa-apa transport. Flight. Ya, betul. Okey, selain tu mereka pastikan mereka membawa lengkapan alatan yang secukupnya lah, seperti jarum dan juga alkohol swab. Okey, sebab setiap kali kita guna jarum tu kena tukar kan. Kita boleh pakai jarum yang sama. Ya, betul. Okey. Selain tu juga galakkan mereka kalau bawa insulin yang belum digunakan ataupun belum buka, mereka perlu bawa kulcin ataupun bekas ais lah, yang berisi ais. So tujuannya adalah untuk maintainkan atau mengekalkan suhu insulin tersebut. Okey, betul tu. Kalau ada macam soalan ataupun pertanyaan ataupun ingin mendapatkan hikmat nasihat daripada kami, boleh hubungilah KPJ Johor Specialist. Okey, sekian, terima kasih.